Dengan pelbagai program dan juga inisiatif yang diberikan oleh pihak kerajaan menyantuni keluarga Malaysia, pastinya ramai skamer di luar sana yang sedah pun bersiap sedia untuk menipu keluarga Malaysia ini. Ini yang menjadi ancaman terbesar yang sedang berlaku di negara kita dan kita ingin bincangkan bersama dengan tetamu saya di studio, Encik Muhammad Amirul Hafiz Rosli, Ketua Jabatan Media Baharu MC. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Seperti mana saya katakan tadi, ialah macam-macam bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Inisiatif pun banyak dan yang terbaru KWSP. Ini kita akan sentuh sebentar lagi. Tapi mengikut trend terkini dalam 2022, apa di antara modus operandi yang dilakukan oleh scammers ini? Baik, dalam masa kita menyesuaikan diri dengan keadaan semasa, kita melihat bahawa scammer ini juga berevolusi. Mereka juga melihat cara untuk mencari, cara untuk merangkap kita. Sebagai contoh, masa-masa kewangan kita terjejas, mereka munculkan pinjaman tidak wujud. Katanya boleh pinjam RM10,000, walau bagaimanapun kena berikan deposit kepada mereka RM1,000 contohnya. Selepas berikan deposit hilang, mereka lesap dan pinjaman tak dapat dan rugi pula lagi. Dan seterusnya ada juga trend yang terbaru di mana mereka mengambil alih akaun media sosial rakan-rakan contohnya dan menggunakan akaun tersebut untuk meminta bantuan wang kepada rakan-rakan yang lain. Ada juga yang terpedaya dan memberikan wang walaupun akaun bank yang digunakan bukanlah milik rakan mereka, tapi mereka sanggup memberikan kerana mempunyai niat baik untuk membantu rakan mereka yang dalam kesusahan contohnya. Dan saya percaya pengeluaran KWSP yang baru-baru ini dikeluarkan kepada ahli-ahli KWSP adalah berita yang menggembirakan kepada mereka dan juga kepada kita. Dan kita dapat mengeluarkan maksimum RM10,000. Dan kita perlu ingat bahawa masa inilah skamer akan lebih ligat mencari cara untuk mengambil duit kita. Ada modus operandi yang terbaru, pihak polis telah mengesan satu aktiviti di mana mereka mengeluarkan SMS kepada ahli KWSP untuk mengatakan bahawa akaun mereka dibekukan dan itu akan menyulitkan proses mereka mengeluarkan KWSP. Contohnya. Jadi mereka akan diberikan nombor telefon dan mereka akan call nombor telefon tersebut, akan dihubungkan dengan pihak polis, pihak LHDN, mahkamah yang palsu. Jadi mereka akan ditipu dan diminta untuk memberikan maklumat perbankan mereka. Selepas mereka memberikan maklumat perbankan tersebut, mereka hanya sedar bahawa mereka telah ditipu setelah duit mereka hilang. Itu yang berlaku baru-baru ini. Okey, dengan apa yang dikatakan oleh Tuan sebentar tadi, di mana silapnya sebenarnya? Adakah skamer sekarang semakin licik ataupun kita sebagai keluarga Malaysia kurang cakna bagaimana? Saya tak nafikan bahawa skamer ini semakin berkembang. Mereka melihat jika ada lompoh-lompoh yang kosong, mereka cuba nak masuk untuk memerangkap kita. Mereka bijak mengambil kesempatan dalam kesempitan kita. Dalam masa yang sama, yang paling penting adalah kita perlu cakna dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Sekiranya kita lebih tahu dan kita tahu cara untuk mengenal pasti, contohnya mungkin ada tips-tips tertentu berkenaan dengan cara untuk mengenal pasti itu adalah scam dan sebagainya, kita lebih berwaspada, kita lebih alert supaya kita tidak ditipu. Kadang-kadang bila kita terima call, contohnya kita dapat call tu yang call kita adalah suara robot dan sebagainya. Ada suara yang macam ada slang pula tu. Betul. So bila kita dengar pun kita rasa macam ini macam agak mencurigakan, agak fishy. Jadi kita terus letak telefon. Jangan kita percaya bulat-bulat. Sebab bila orang kata dia adalah polis, kita tak takut. Saya cadangkan untuk kita sentiasa tenang dan cuba semak ataupun cuba bercakap dengan kawan-kawan kita. Sekiranya kita tak pasti, kita kena stop dahulu dan kita kena ambil perhatian. Sekiranya mereka minta kita berikan bantu maklumat-maklumat perbankan, contohnya TAC code, benda yang kita tak akan berikan kepada orang lain. Contohnya TAC code adalah kunci kepada rumah kita. Bila kita berikan TAC code kepada scammer, kita seumpama memberikan kunci rumah kita kepada jemput masuk. Betul. TAC itu sangat-sangat unik kepada kita. Bila kita diminta untuk memberikan, itu adalah kita kata red flag kepada mangsa lah. Kita boleh elak daripada menjadi mangsa. Nah, itulah bila tadi Tuan katakan sebenarnya agak menyedihkan jugalah kerana contohnya apabila mereka scammer ni menggunakan Facebook ataupun WhatsApp yang palsu, menggunakan gambar kita, tapi nombor akaun tu memang dah lain. Takkanlah ketika itu kita masih lagi tidak menyedari. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya membuatkan kita rasa kenapa dan macam mana sebenarnya scammer ini memilih mangsa-mangsa mereka, sebab ada yang tidak pernah menjadi mangsa dan ada yang telah pun berulang-ulang kali menjadi mangsa. Kan?
Kita sebelum ni kita nampak cara skamer mencari mangsa adalah dengan secara rawak. Mereka macam contohnya kita buat contohnya umpama memancing. Kita letak umpan, bila ada ikan yang datang makan dan terperangkap. Itu yang sebelum ini. Tapi sekarang ini kita nampak dia lebih kepada menyasarkan individu-individu tertentu. Contohnya kita sebut sebagai bila kita memancing tu kita tak gunakan pancing, kita gunakan tombak untuk cucut ikan terus. Dapat terus. Nampak je dia cucut macam tu contohnya. Jadi ada dia menyasarkan pengguna dan kita nampak memang itu memang berlaku disebabkan mereka, saya nampak skamer ni lebih bijak sekarang. Mereka melihat quality over quantity. Maknanya kalau contohnya bilangan mangsa sedikit tapi kerugian besar. Maknanya seorang yang dapat ditipu tu mungkin sebelum ni dapat seorang RM100, sekarang seorang dah RM1,000, mungkin RM20,000 contohnya. Betul. Betul. Kalau kita boleh lihat antara kaitan skamer 1 dan juga kaitan dengan skamer 2, ada kaitan ataupun tidak? Kerana kita faham mungkin dalam modus operandi ini datang daripada orang yang sama. Kita melihat skamer ni sebenarnya bergerak secara berkumpulan dan mereka juga ada mungkin berpengkalan di satu tempat. Dan kita juga tidak menolak kemungkinan mereka juga work from home di rumah contohnya. Kita juga berevolusi dan kita nampak skamer ini macam disebut tadi memang dia punya modus operandi lebih kurang sama. Dan kita nampak tidak menolak kemungkinan bahawa kumpulan-kumpulan ini adalah subgroup kepada rangkaian yang lebih besar. Contohnya, skamer melibatkan pinjaman tidak wujud mungkin adalah skamer yang sama melibatkan Macau scam yang berlaku tadi yang melibatkan KBSP. Mungkin orang yang sama, mungkin rakan-rakan mereka ada mungkin rangkaian yang sama. Dalam tempoh kita baru masuk ke bulan 4 ini, tapi ialah dalam 2022 ini memang banyak sangat inisiatif yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada keluarga Malaysia. Di pihak MCMC sendiri, apa di antara aduan yang dah pun dilakukan ataupun kes-kes yang diberikan? Kita melibatkan penipuan, kita menyokong kerjasama dengan pihak polis di mana penipuan ini adalah satu kesalahan yang membawakan kekesahan di mana akan disiasat oleh pihak polis. Tapi pihak MCMC memberikan kerjasama teknikal dan memberikan bantuan kepada pihak polis dalam menyiasat satu perkara. Contohnya, apabila pihak polis menyiasat satu skam yang berlaku, kita akan berikan bantuan dari segi profiling, memberikan maklumat suspek contohnya ataupun memberikan maklumat forensik digital kepada pihak polis sekiranya diperlukan. Dan juga sekiranya ada wujud keperluan untuk menyekat mana-mana akaun yang menipu contohnya, kita akan bersama dengan pihak polis, kita akan bertindak berkomunikasi dengan pihak penyedia platform untuk memadamkan, untuk mengelakkan daripada lebih ramai orang yang ditipu. Okey. Selain daripada kita tidak boleh memberikan nombor TAC dan juga kita kena berwaspada janganlah mengangkat nombor telefon yang tidak dikenali, apa lagi di antara cara pelindungan yang perlu kita lakukan supaya tidak termasuk dalam jerat skamer ini? Pertama sekali kita selalu ingatkan, mungkin pihak polis juga selalu ingatkan bahawa kita perlu berhati-hati untuk tidak berkongsi maklumat perbankan kita. Itu memang selalu kita berikan. Bila ada permohonan seperti itu, kita nampak itu sebagai alert kepada kita untuk tidak berkomunikasi dengan mereka. Dan masa yang sama kita perlu melihat kadang-kadang ada telltale tertentu, maknanya bila ada perkara-perkara tertentu yang boleh menunjukkan tips kepada kita. Contohnya bila dia call kita, dia kata nak cepat contohnya. Bila ada desakan dia, kita boleh nampak ini kenapa nak cepat sangat, kenapa tak boleh tunggu ke besok contohnya kan. Betul. Desakan tersebut adalah red flag juga kepada kita supaya kita sentiasa alert. Saya rasa perkataan yang paling penting, kata kunci yang kita perlu pegang adalah alert ataupun waspada dengan apa juga yang berlaku kepada kita. Kadang-kadang ada juga scam yang sebelum ni dibuat oleh orang yang kita tidak kenal. Tapi ada juga scam sekarang ini, dia mengambil alih akaun media sosial kawan mereka, kita melihat dia sebagai orang yang kita kenal. Jadi skamer ini bukanlah individu yang kita tidak kenal semata-mata, tapi boleh menjadi individu yang dikenali disebabkan ada skamer mengambil alih akses kepada akaun mereka. Jadi kita perlu berwaspada, itu sahaja. Jadi bila kita dapat benda yang mencurigakan, kita kena duduk sekejap, bincang dengan kawan kita contohnya, sekiranya mereka pernah menghadapi perkara yang sama, dan kita mungkin boleh mengelak daripada menjadi mangsa. Tapi Tuan, memang mungkin ada orang tidak berkongsi data peribadi mereka, tetapi dalam keadaan teknologi sekarang ini semua perkara kita ada di internet, ya, ada dalam talian. Jadi yang kita risaukan pula ialah hackers. Jadi bagaimana pula cara untuk kita melindungi diri kita daripada hackers ini? Hackers ni sebenarnya nak masuk dalam satu laman web atau masuk dalam satu panti peribadi kita adalah perkara yang agak
mencabar sebenarnya. Jadi hacking ini tidak berlaku sekiranya kita tidak memberikan akses kepada hacker tersebut. Contoh yang berlaku baru-baru ini, kita dihubungi oleh seorang individu yang mengatakan bahawa mereka ini mewakili organisasi tertentu. Mereka kata mereka daripada organisasi yang besarlah, memohon kita untuk memberikan security code kepada akaun Telegram kita. Contohlah. Jadi kod security juga sama seperti TAC juga. Bila kita memberikan kunci, mereka akan boleh masuk. Walau bagaimanapun hacking ini boleh berlaku. Di sebalik daripada kita memberikan kunci, mereka boleh buat, tapi sebenarnya lebih mudah untuk mereka berkomunikasi dengan kita, memohon security code kepada kita punya akaun Telegram contohnya, akaun WhatsApp contohnya, untuk mereka menginap masuk dan mereka melakukan aktiviti mereka. Jadi akhir sekali memang kuncinya terletak pada diri kita. Pertahanan kita adalah daripada diri kita sendiri sebenarnya. Okey, berbalik kepada waspada ancaman scam yang kita berikan tumpuan khususnya pada minggu ini ialah pastinya KWSP. Jumlahnya pun kita dah tahu, maksimum 10,000. Jadi 10,000 ni kecing, mata pun dah bersinar-sinar. Jadi apa yang perlu kita lakukan sebagai keluarga Malaysia agar tidak terjerat dalam masalah scam ini? Kepada keluarga Malaysia, saya sentiasa mengingatkan bahawa kita perlu berhati-hati dan berwaspada dengan sebarang komunikasi yang tidak kenali, contohnya email, SMS, panggilan dan sebagainya. Kita perlu sentiasa berwaspada dan kita perlu bercakap bersama kita. Kadang-kadang bila kita balik ke rumah, kita tak bercakap dengan keluarga kita. Jadi mungkin pada yang akan pulang beraya nanti di rumah berjumpa ibu bapa dan sanak saudara, mungkin boleh selitkan perkongsian berkenaan dengan modus operandi yang terbaru melibatkan scam, supaya kita sentiasa mengingatkan diri kita dan juga mengingatkan keluarga kita. Jadi saya rasa advokasi ini perlu berjalan dan kita perlu menasihatkan sama kita supaya tidak terjebak. Sekiranya kita tahu berkenaan dengan tips-tips tertentu, kemungkinan kita boleh secara beramai-ramai menolak penipuan tidak akan berlaku. Kita boleh mengurangkan lagi penipuan dengan cara kita berkongsi sama kita supaya semua orang tahu berkenaan dengan perkembangan semasa. Okey. Kalau kita memberikan kod seperti kod TAC ataupun Telegram, ya itu memang salah kita. Tapi apa sebenarnya perkara yang kita lakukan yang kita tidak sedar bahawa itu sebenarnya telah pun mendedahkan data peribadi kita? Data peribadi ini sebenarnya kita boleh lihat dengan banyak cara. Tersebut sebagai social engineering, di mana mereka ini berkomunikasi dengan kita sama ada melalui Facebook contohnya, ada beberapa clickbait ataupun link-link tertentu. Bila kita klik, mereka akan minta kita bagi maklumat contohnya. Dan kita akan sentiasa termudah untuk memberikan maklumat. Yalah, bagi hadiah pula. Betul, peraduan dalam masa yang sama, betul. Jadi akaun nombor telefon. Jadi bila mereka menerima banyak kita sebut sebagai phishing, bila kita berikan maklumat, mereka akan kumpul. Jadi contohnya nama saya Amirul, dia boleh tengok Amirul nombor telefon dia ini. Dan bila besoknya saya bagi nombor alamat email pula. Jadi email dia ini pula, dia akan membuat profil saya sebiji kat situ supaya dia tahu dia ni kerja dekat sini, dia duduk dekat sini, dah boleh buat sebabkan kita mudah untuk memberikan maklumat kita kepada orang yang kita tak kenal. Sebab kita merasakan bahawa beri alamat email itu tidak akan melakukan apa-apa harm pada kita. Kalau bagi nombor akaun tu mungkin ataupun nombor TAC, tapi ialah mungkin email itu juga kita perlu berwaspada. Mungkin ada sedikit nasihat kepada penonton di luar sana? Betul. Saya rasa email juga perlu dikuatiri juga, sebab bila kita berikan email kepada mereka, mereka boleh gunakan email itu tersebut memberikan email, contohnya kata polis akan menangkap anda, dia akan berikan borang tangkap dalam bentuk email. Jadi kita nampak macam boleh percaya ni sebab dia bagi email borang tangkap. Padahal polis hanya akan menyerahkan borang tangkap secara berdepan, tak adalah melalui email. Bila kita nampak borang tangkap, kita takut. Mereka akan gunakan apa juga bentuk komunikasi yang kita berikan kepada mereka, nombor telefon, email, SMS dan sebagainya, untuk berkomunikasi dengan kita. Jadi email juga kita perlu berhati-hati. Kadang-kadang ada link-link yang tertentu yang kita tak perlu klik, sebagai contohnya dia menyamar sebagai bank, cimbclicks.cc contohnya. Jadi kita nampak ini macam sama. Bila kita klik, kita masukkan username, password, dia dah dapat dah username password kita. Jadi tiba-tiba hilang je lah, sebab duit tu 10,000 tu pada saya banyak. Baik, terima kasih Encik Muhammad Amirul Hafiz Rosli, Ketua Jabatan Media Baru MCMC, kerana sudi berkongsi dengan kita mengenai waspada ancaman scam. Jadi banyak yang dikongsikan hari ini. Jadi kepada keluarga Malaysia di luar sana, pastikan anda berhati-hati. Jangan beritahu anda dapat 10,000 duit KWSP itu pun.